Tidak perlu juga terlalu lebih pasport. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Pertamanya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang memohon pekerjaan di syarikat saya dan saya begitu terkejut. Lebih daripada 500 orang yang memohon untuk bekerja di syarikat saya dalam masa 2 hari. Sebagai tanda berterima kasih saya ingin berkongsikan tentang tips ataupun pantang larang dalam kita mencari pekerjaan sewaktu interview. Sebenarnya banyak perkara yang kita sangka hal yang remeh-temeh, perkara yang kecil, padahal itu dipandang besar. Semoga ini membantu dan kalau salah juga boleh perbetulkan. Jangan kita bagi tahu ingin bekerja kerana ingin membantu keluarga. Contohnya mak kita sakit, kita bagi alasan adik kita mahu sambung belajar jadi nak bantu kewangan. Jangan bagi tahu sebab mak ayah kita bercerai, mahu bekerja ataupun keluarga memerlukan wang. Kenapa? Sebab itu berunsurkan alasan yang peribadi. Kita bukan mencari pekerjaan kerana ingin membantu syarikat. Yang kedua, kita jangan bagi tahu kita ingin bekerja di sini sementara ada peluang pekerjaan lain. Jadi syarikat sudah berharap kita akan bekerja 5 ke 10 tahun. Tapi apabila kita bagi tahu begitu, sudah ada potensi kita akan keluar bila kita sudah senang ataupun dapat pekerjaan yang lebih bagus. Jangan juga bagi tahu kita sudah lama menganggur, tidak ada pekerjaan lain, menampakkan kita seolah tidak ada kualiti dan hanya mencari pekerjaan untuk memenuhi sara hidup diri kita. Seterusnya yang keempat, jangan bagi tahu bahawa kita ingin membayar hutang. Itu alasan yang sangat tidak suka didengari dan sangat tidak profesional. Yang ramai menggunakan alasan suatu hari saya mahu ada bisnes sendiri. Kenapa jangan bagi tahu ingin ada bisnes sendiri? Majikan sudah berfikir bahawa kita sebenarnya mengambil peluang ataupun kesempatan di syarikat tersebut dengan cara menempel. Apabila kita menghantar gambar, resume ataupun gambar dari WhatsApp, jangan hantar gambar yang kita pakai cermin mata hitam. Jangan hantar gambar berbentuk selfie, walaupun cantik macam mana pun gambar itu, jangan berbentuk selfie. Jangan pakai mask. Kenapa saya bagi tahu begini? Sebab lebih daripada 50 orang yang hantar resume ataupun WhatsApp kepada saya, mereka menghantarkan gambar yang pakai mask. Kita bukan ingin melihat orang itu cantik ataupun orang itu segak. Bukan. Gambar yang blur dan jangan hantar gambar berdua. Dengan mak ke, dengan ayah ke dan posing yang tidak profesional atau terlalu lebih bergaya. Enggak perlu. Enggak perlu. Tidak perlu terlalu lebih bergaya, tapi tidak perlu juga terlalu lebih pasport. Sekarang kita lebih open kan, lebih-lebih lagi jawatan yang melibatkan marketing. Jadi tidak mengapa sedikit style tapi jangan keterlaluan. Kita harus jaga media sosial kita. Jangan sesekali meluahkan hal keluarga, hal percintaan kita, bergaduh dengan orang lain, hal-hal yang negatif di media sosial. Ada beberapa orang staff yang telah saya buang kerana ada perasaan pada saya. Kalau mungkin kita tahu tidak mengapa, tapi saya memang tidak suka melibatkan perasaan dalam syarikat. Saya tidak mahu begitu. Yang diperlukan syarikat adalah pekerja yang berkualiti, yang dapat membantu syarikat, bukan untuk couple-couple. Ada juga yang memanggil saya Datuk. Saya tidak merasa itu satu pujian sebab saya bukan datuk. Menampakkan kita tidak mengkaji latar belakang majikan kita. Dia berbeza di luar. Kadang-kadang kita pergi ke LV, contohnya ke butik mana-manalah, Dyer ke apa kan. Orang panggil saya datuk. Itu tak apa. Sebab itu sebuah doa dan sebagai kita rasa happy. Ataupun panggil salam bos, ada kerja kosong ke? Perkataan yang sebetulnya adalah encik ataupun tuan. Begini, beza encik adalah orang biasa. Contohnya kita orang biasa pergi ke hotel, Encik Iqbal. Kalau tuan yang ada jawatan yang kita hormat, panggil sebagai tuan. Pantang larang seterusnya, kita bagi tahu kepada majikan, apa-apa kerja pun boleh. Jangan bagi tahu begitu dan ini sangat ramai menampakkan kita seolah melepaskan kesempitan hidup kita saja. Kita bukan orang yang profesional yang tahu apa kebolehan dan kekurangan kita, tapi kita hanya random saja. Asalkan dapat gaji,
okey. Tapi kalau syarikat yang biasa, yang kita sudah tahu skop kerjanya, ada yang bahagian ni yang bukan syarikat yang terlalu profesional tu tak apa. Ada yang kita terlebih confident. Tak apa, itu proses. Kita bagi tahu kebolehan yang tidak diperlukan oleh syarikat pun. Tetapi jangan pula kita simpan kebolehan kita, kononnya kita seorang yang low profile, padahal itu yang diperlukan oleh syarikat. Sebagai majikan ataupun orang yang interview kita, kita tak akan judge orang itu, belagaklah orang ni, nak bagi tahu anugerah dia pernah menang tu, dia pernah menang ni, universiti dia pelajar terbaik dan pernah menang gini-gini, semua peringkat Asia, peringkat antarabangsa semua, kita simpan. Waktu ini hanya sesingkat masa, katakan dalam 15 minit interview, itu kita perlu bagi tahu secara sharp. Tidak perlu panjang berjela, tapi bagi tahu apa yang kita telah lakukan, apa yang kita dah buktikan, pengalaman kita. Cuma jangan lebih-lebih bagi tahu perkara yang belum pasti dan belum terjadi. Jangan sesekali bagi nasihat kepada bos ataupun suggestion yang berlebihan, yang tidak ditanya, tiba-tiba kita nasihat orang. Kecuali majikan tanya, apa kebolehan ni? Oh, saya boleh begini, mungkin saya boleh tambah baik lagi di sini, ni. Itu tak apa. Dan saya selalu bertanya, apabila orang datang interview, saya akan tanya, macam mana bos dulu? Saya akan tanya soalan tu untuk saya tahu apa yang dia ceritakan, di situ menentukan attitude kita. Kalau kita cerita, oh bos saya dulu kedekut, gaji sikit, bos dulu masalah ni, masalah syarikat, gini-gini. Jangan sesekali bercerita, kita puji tak apa. Kalau kita cerita bos yang lama, yang buruk, mungkin suatu hari, apabila dia keluar kerja lain, interview di tempat lain, dia akan cerita hal yang buruk juga tentang hal saya juga. Untuk akhir sekali, lama juga tak perlu bagi tahu kalau tak dapat kerja, tak ada rezeki, tak apalah, saya reda ataupun saya cari kerja lain, tak perlu bagi tahu. Seolah kita tidak bersungguh, terlalu cepat menyerah. Biarkan saja bos buat keputusan. Yang penting kita jujur dan jangan libatkan hal personal. Kalau boleh tak perlu cerita pun tentang latar belakang keluarga kita, kecuali ditanya. Kalau saya tanya. Pegawai peribadi saya tanya. Kadang-kadang sebagai bos pun kita ada belah ihsan untuk mengambil pekerja. Bukan tidak ada. Ketika orang hadir interview, memang saya takkan tanya banyak-banyak hal-hal begitu supaya orang itu tahu limitnya di mana, dan setelah bekerja lama-lama dapat lebih apa yang kita sangkakan. Yang penting jujur je. Sekarang ini bakat, banyak orang yang berbakat, mahasiswa yang ada pelajaran tinggi banyak, tapi kurang di komunikasi. Apa kesimpulan yang saya ceritakan ni, ada pendapat yang lain, tak sama. Sebab syarikat itu keperluannya berbeza-beza, tapi secara basicnya apa yang saya kongsikan ni kan dari sudut pandangan saya, dan tidak semestinya sesuai untuk semua keadaan, semua pekerjaan, semua syarikat. Tapi boleh simpan ataupun share juga kepada orang lain untuk mencari pekerjaan. Next, kalau ada sambutan, komen yang banyak, share yang banyak, saya nak kongsikan tentang kata kunci untuk kita senang dapat pekerjaan. Apa perkataan yang membuatkan, oh ini aku harus pilih dia macam tu. Saya pun bersyukur sewaktu saya mencari driver hari itu, dalam 2 hari saya terima lebih 500 orang yang memohon. Hanya 1 orang yang saya interview, ternyata pilihan saya itu tepat. Terus lulus, esok terus bekerja dengan saya dan sampai sekarang masih bekerja dengan baik. Bagi saya, beliau adalah belian dalam syarikat saya. Cuma saya tak boleh nak publikkan lagi, belum sampai waktunya. Okay? Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih kerana klik video ini.